Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita sambung Risalatut Tauhid. Dapat kita sambung pengajian tentang Risalah Tauhid, kitab Risalah Tauhid. Mana kita berhenti tu? Pada muka surat 10. Bahagian hukum akal. Setelah kita selesai pengertian hukum akal, pengertian akal. Pengertian hukum akal tu apa? Kemudian pengertian akal-akal tu apa? Selesai dah. Masuk kita bahagian hukum akal. Pembahagian hukum akal. Apa, macam mana pembahagian bahagian hukum akal? Apa yang akal kita boleh buat? Apa yang akal kita boleh buat? Kalau mata kita, panca indera mata, yang dia boleh buat, kerja dia melihatlah. Telinga ataupun pendengaran, apa yang dia boleh buat? Kerja dia mendengar. Lidah merasa, tangan memegang dan sebagainya. Akal apa kerja dia? Dia ada 3 bahagian hukum akal. Mari kita baca. Ada 3 bahagian hukum akal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3 bahagi. Hukum akal ni terbahagi pada 3 pembahagian. Sebelum tu, apa benda hukum akal ni? Akal ni akal lah, akal. Hukum tu apa? Hukum tu masuk keputusan. Hukum ni keputusan. Bila kita kata hakim telah menjatuhkan hukuman, bermakna hakim telah buat keputusan. Itu maksud dia. Jadi hukum-hukum ni keputusan. Kadang-kadang keputusan tu keputusan tu dapat daripada syarak ataupun Quran hadis. Kenapa kita tak boleh makan babi? Itu bukan terhasil daripada akal.
Kita bukan fikir, puas fikir, ayam boleh makan, babi tak boleh makan. Tak boleh makan babi, keputusan haram makan, tak boleh makan, adalah dalam Quran. Dia panggil hukum syarak. Kenapa wajib sembahyang? Bukan akal kita fikir. Tak ada. Habis siapa yang buat keputusan wajib sembahyang 5 waktu? Syarak. Syarak tu maksud apa? Quran hadis. Jadi keputusan itu dibuat oleh syarak. Dia panggil hukum syarak. Ada satu lagi, keputusan tu keluar daripada cubaan. Cuba. Contohnya, ambil api, ambil kertas, letak dekat api tu. Terbakar. Itu cuba dia panggil, cuba. Ambil api, ambil kertas, terbakar lagi. Ambil kertas, tak, terbakar lagi. Cuba lagi, terbakar lagi. Cuba lagi, terbakar lagi. Cuba lagi, terbakar lagi. Berkali-kali, berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Tak pernah miss. Asal ambil kertas, ambil daun, kering, kena api, mesti terbakar. Setelah dicuba berkali-kali. Maka, satu keputusan telah keluar. Iaitu, kalaulah kertas kena api, mesti terbakar. Wajib terbakar. Boleh guna kata juga. Mesti terbakar. Mesti terbakar tu, mesti tu, siapa yang buat keputusan? Bukan akal. Bukan syarak. Bukan tengok dalam Quran hadis. Daripada cuba. Kita cuba, jadi. Maka kita kata gini, kalaulah kertas kena api, mesti terbakar. Mesti terbakar tu satu keputusan. Keputusan tu dibuat oleh cubaan. Ataupun istilahnya panggil adat. Maka dia panggil hukum adat. Iaitu adat yang berlaku tadi, keputusan yang jadi tadi berdasarkan kepada kebiasaan ataupun adat. Maka keluar satu keputusan. Kalau makan 3 suap, dah lapar ni. Makan 3 suap, kenyang. 3 suap, bukan janganlah 3 suap besar-besar ni. Bukan suap tu, 3 suap. Lapar, pokok lapar. Makan 3 suap, kenyang? Tak kenyang. Siapa buat keputusan tak kenyang? Quran hadis ke bukan Quran? Bukan hadis? Tak. Siapa buat keputusan tak kenyang? Akal fikir? Tak. Siapa buat keputusan? Cubaan lah. Dah try banyak kali dah. 3 suap, memang tak kenyang. Maka dah try macam tu. Setiap kali lapar, makan 3 suap tak kenyang. Setiap kali lapar, makan 3 suap tak kenyang. Itulah kita. Bertahun-tahun. Sehingga keluarlah satu keputusan. Iaitu, kalau lapar, makan 3 suap, tak kenyang, mesti tak kenyang. Mesti tak kenyang. Satu keputusan telah dibuat, iaitu takkan kenyang orang yang lapar makan 3 suap. Keputusan tu dibuat daripada try and error. Try, cuba, jadi. Maka itu kalau makan. Ada satu lagi, keputusan tu dibuat oleh akal tanpa perlu tengok Quran hadis, tanpa perlu cuba. Akal je buat keputusan. Itu dah panggil hukum akal. Contohnya, nanti contoh kat bawah. Kita baca dulu. Itu penerangan ringkas tentang perbahasan kita pada malam ni. Adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3 bahagi. Hukum akal terbahagi pada 3. Kerana adalah akal itu, ingat hukum akal, ingat keputusan yang akal buat. Sebab kita kadang-kadang sebut hukum akal. Dia tak boleh nak terjemah kadang-kadang. Duk dengar hukum akal gitu je lah. Tak mau gitu. Bila sebut hukum akal, maksudnya hukum itu, keputusan itu akal yang buat. Kalau kita sebut hukum syarak, keputusan itu syarak yang buat, Quran hadis. Bila kata hukum adat atau kebiasaan itu try yang buat. Try yang cuba baru dapat keputusan. Okey. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja. Akal kita berjalan, bergerak, bekerja atas kira-kira hal yang mematutkan sesuatu. Akal kita bekerja untuk mempatutkan sesuatu. Baca dulu. Bagi dihukumkan, untuk dihukumkan sesuatu. Dalam kehidupan kita tentang dunia, kita hukum sesuatu. Akal kita menjatuhkan hukuman. Akal kita buat keputusan. Kalau menjatuhkan hukuman tu macam lain pula bunyi tak? Sama lah tu. Akal itu banyak buat keputusan dalam kehidupan kita. Dalam tauhid,
kita belajar ilmu tauhid. Dalam kita tauhid, iaitu nak mengenal Tuhan, kita kena buat keputusan. Tuhan satu, kedua, ketiga, kena buat keputusan lah. Siapa yang nak buat keputusan? Akal. Akal yang buat keputusan. Fikir. Tuhan sebenarnya satu, esa, tak boleh dua. Fikir. Akal buat keputusan. Dalam ketuhanan. Dalam keduniaan tak payah cerita lah, macam-macam kita buat keputusan. Dalam ilmu tauhid juga akal kena buat keputusan. Kenapa akal kena buat keputusan? Kenapa kena fikir? Kan senang kalau tak payah pakai akal. Macam mana kita buat keputusan, masjid ni warna putih, dinding warna putih. Akal tak payah buat keputusan, mata je buat, mata tengok putih. Tengok atas, setingkat. Tengok ada berapa biji aircon. Semua tu mata buat keputusan. Dengar. Oh, ada sound system semua. Telinga buat keputusan. Kan senang. Memang senang kalau masalah dunia. Panca indera buat keputusan. Pegang dinding, keras. Tangan tu dah yang buat keputusan. Bahu sendiri ianya keras. Mata buat keputusan. Telinga buat keputusan. Rasa apa lagi? Lidah tak adalah, takkan nak gigi jilat pula. Masjid ni. Jadi, panca indera kita buat keputusan senang. Tak payah fikir. Panca indera buat keputusan tentang masjid ni. Tapi Tuhan, kita kena buat keputusan tentang Tuhan. Tuhan tu berkuasa ke tidak? Macam mana nak buat keputusan? Dengan apa kita nak buat keputusan? Kita kata nak buat keputusan dengan penglihatan. Berapa kali jumpa Tuhan? Sebab kita nak kenal Tuhan ni. Nak kenal Allah ni. Tak pernah jumpa. Tak pernah dengar. Tak pernah pegang. Semua tak pernah. Dan tak boleh. Bukan tak pernah aja, tak boleh. Jadi bila macam tu, macam mana nak kenal? Kerana nak kenal Tuhan, tak macam mana nak kenal makhluk. Kenal makhluk boleh dengan panca indera. Sekejap lagi angin tu kuat, kipas tu, ni kita boleh kenal dengan angin ni. Bila kipas pusing, kuat sikit, pasang satu, tak rasa. Pasang 5, ada angin. Kita boleh rasa dengan tangan kita, angin tu kuat. Maka kita kata ada angin. Boleh buat keputusan. Jadi macam mana kita nak buat keputusan tentang keberadaan Tuhan? Sedangkan Tuhan tak dapat dicerap dengan panca indera. Mana boleh dengan mata telinga? Mana boleh? Lainlah dekat syurga nanti. Itu bab lain. Mana boleh? Habis tu macam mana nak kenal Tuhan? Macam mana kita kenal angin? Angin pun tak nampak. Tapi boleh kenal dengan tangan. Dengan rasa kat tangan ni. Ataupun bukan tangan, dekat kulit kita lah. Kan rasa, oh ada angin. Maka kita kenal angin ni begini. Tuhan macam mana? Nak tak nak, tak boleh pakai panca indera. Memang tak boleh. Tak boleh pakai panca indera untuk kenal Tuhan. Habis tu nak pakai apa? Ada satu lagi. Panca indera ada 5 kan? Ada satu lagi, iaitu akal. Sebab akal boleh buat keputusan. Akal boleh buat keputusan sendiri-sendiri. Maka nak tak nak, nak kenal Tuhan, kena pakai akal. Orang katalah, pakai Quran lah. Boleh pakai kenal Tuhan pakai Quran. Kita boleh sebab kita percaya. Kita Islam dah. Kalau orang kafir, macam mana dia nak kenal Tuhan melalui Quran? Quran pun dia tak percaya. Maka macam mana dia nak kenal Tuhan? Maka dia kenal Tuhan dengan akal. Begitu juga kita yang dah Islam pun kena kenal Tuhan dengan akal. Cuma kita lagi kuat. Iaitu kita dikuatkan dengan Quran. Dan diletak sempadan-sempadan tertentu dengan Quran tadi. Mereka tak ada. Mereka tak ada sempadan. Tapi mereka nak kenal Tuhan yang sebenar, kena pakai akal juga. Mereka tu seorang kafir. Sebab mereka tak beriman dengan Quran. Maka nak tak nak, mereka kena fikir. Dia panggil hukum akal. Akal buat keputusan tentang Tuhan. Okey, cuba tengok Jadi, tengok ni sini. Sekira-kira pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara. Akal kita boleh dalam masalah ilmu tauhid boleh menghukumkan 3 perkara untuk kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan kena kenal makhluk. Tapi untuk kita proses dari menggunakan akal kita 3 perkara. Dia kata 3. Iaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. 3 je. Akal kita boleh buat keputusan 3 perkara. Mesti ada, mustahil ada pun boleh, tak ada pun boleh terima.
Harus dia panggil. Itu je akal. Akal boleh buat keputusan. Mari kita tengok. Yang pertama, disebut wajib akli. Wajib akli. Akli itu akal. Wajib itu mesti. Okey? Akal, dia buat keputusan. Akal buat keputusan. Dan mesti macam tu. Tak boleh sebaliknya. Contoh. Sebelum contoh, dia bagi takrif dulu. Iaitu perkara yang tiada diterima akal, tak masuk akal, tak logik, tak masuk akal, akan tiadanya. Tak masuk akal kalau tak ada. Mesti begitu. Tak mungkin sebaliknya. Tu. Apa benda ni? Faham dulu takrif dulu. Hakikatnya mesti menerima ada. Mesti ada. Yang demikian, apakala dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti Tuhan bersifat qidam. Yang ni susah nak faham sikit. Dia perlu nazar. Dia perlu pemerhatian. Sebab dia dalam kita nak menggunakan akal, dia ada dua pemikiran. Satu pemikiran yang mudah. Yang kedua pemikiran yang susah. Untuk akal tu buat keputusan. Macam mana akal buat keputusan yang mudah? Macam mana? Ibu lebih tua daripada anak. Akal buat keputusan apa? Wajib ke? Wajib tu mesti. Mustahil ke? Tak mungkin. Tak logik. Ataupun harus. Boleh je. Mana-mana tua dulu. Anak tua pun boleh. Mak tua pun boleh. Mana satu? Mestilah mak lagi tua daripada anak. Boleh tak anak lagi tua daripada mak? Mustahil lah. Takkan tak boleh try. Paksa juga. Paksa bagi jadi. Tapi jangan kalau ibu kan. Paksa lagi jadi. Boleh tak? Tak boleh tak? Mesti mak dia mesti tua pada anak kan? Siapa buat keputusan tu? Akal kan? Ke kena tengok Quran hadis? Tak payah. Nak try. Kan ada 3 tadi. Pertama, try cubaan. Cuba dia panggil hukum adat. Adat yang buat keputusan. Yang kedua, Quran yang buat keputusan. Yang ketiga, tak payah dua-dua ni. Akal je buat keputusan. Yang ni akal buat keputusan dah. Ayah lebih tua daripada anak. Perlu cuba. Cuba tengok. Cuba try. Paksa. Biar anak tu lagi tua pada ayah. Boleh? Tak masuk akal. Mustahil. Mustahil. Siapa yang buat keputusan tu? Akal. Akal buat keputusan. Jadi akal tu boleh buat keputusan. Senang aja. Akal buat keputusan. Satu tu separuh daripada 2. Satu tu adalah separuh daripada 2. Senang je kan? Betul tak? Betul tak? Mesti begitu. Satu tu separuh daripada 3. Ada, mustahil. Satu tu separuh daripada 2. Siapa yang berkeputusan? Akal je buat keputusan. Itu senang. Yang ni susah. Sangat susah. Apa dia? Disebut di sini, apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maksudnya ialah mesti Tuhan bersifat qidam. Mesti ke? Okey, apa maksud qidam? Qidam adalah tidak ada permulaan. Qidam adalah adanya dia tidak didahului dengan tiada. Senang nak faham kita. Sebelum kita ada, kita tak ada. Yakin tak? Yakin? Sedar ke masa kita ada? Perasan tak masa kita tak ada? Masa kita tak ada, kemudian kita ada. Ingat tak? Ingat-ingat dah ada kan? Macam mana kita boleh yakin sebelum ni kita tak ada? Jawab. Aras tinggi lah sikit soalan ni. Macam mana kita boleh yakin sebelum kita ada ni kita tak ada? Saya cerita ni, ini seorang guru ajaran sesat. Dia tanya saya. Tak boleh jawab, oi. Tak boleh jawab kita. Kita tahu dia salah tapi tak boleh jawab. Itu yang sakit hati. Kalau kita tak kalau kita tak tahu dia salah ke betul, boleh juga nak belajar. Ini kita tahu dah confirm salah. Tapi tak boleh nak jawab. Lepas tu ajaran sesat ni boleh berkembang. Sebab tak boleh jawab. Cuba jawab. Dia tanya saya, cuba jawab. Betul ke sebelum kita ada ni kita tak ada? Sebab dia ni ajaran sesat yang mengatakan daripada kita ni adalah daripada Tuhan. Kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Dia panggil hulul. Ada satu ajaran sesat lah senang cerita.
Cuma dia nak bagi tahu yang bahawasanya kita ni bukannya erti sangat agama. Dia nak bagi tahu apa? Ni. Betul ke? Okey, betul ke Tuhan itu dia ada? Ya, dia ada. Tuhan itu adanya dia tidak didahului dengan tiada. Atau kita panggil sedia ada atau sedia kala. Atau qidam lah. Okey, setujulah. Kalau Tuhan tu ada, tapi sebelum dia ada tu dia tak ada, itu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab bila sebelum dia ada tu dia tak ada, mesti ada yang jadikan dia. Yang jadikan dia itulah Tuhan sebenar. Yang jadikan Tuhan tu pula tu siapa jadikan dia pula? Yang lain pula jadi. Itu dah merepek lah. Jadi maknanya kita tahulah, tu bila sebut Tuhan, dia ada. Tapi dia tak sama macam kita. Kita sebelum kita ada, kita tak ada. Tuhan terbalik, iaitu memang ada. Jadi Tuhan itu dia panggil sedia ada. Memang dah ada. Ada yang hakiki, ada yang qadim, ada yang tidak didahului dengan tiada. Okey. Kita ada, tapi ada kita didahului dengan tiada. Kita ada, sebelum kita ada tu kita tak ada. Bila kita sebut dia macam tu, kita ajar dia macam tu, dia terus balas. Sebab dia ketua, mestilah nak jaga air muka depan anak-anak murid dah. Dia kata, betul ke sebelum kita ada ni kita tak ada? Ingat? Tu dia ayat tu. Perasan tak? Masa kita tak ada tu kita ingat tak? Ayat tu dah pelik lah. Masa kita tak ada tu kita ingat tak? Dia kata. Kemudian kita ada. Baru kita perasan. Aku dah ada. Tadi tak ada. Kalau macam tu aku percaya. Tapi dia kata kita sedar-sedar memang dah ada. Jadi macam mana kita boleh yakin sebelum kita ada tu kita tak ada? Ada susah tu. Boleh jawab-jawab lah. Yakin tak sebelum kita ada ni kita tak ada? Kalau yakin buktikan. Dia kata gitu. Kita ni memang dah ada. Dia mula bawa ajarannya. Memang dah ada. Kita adalah daripada Tuhan. Dia merepek-repek. Cuma tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Sebenarnya boleh jawab. Lepas pada tu lah. Masa dia tu terkejut soalan tu mana boleh jawab. Cubalah jawab. Kita ingat tak masa kita tak ada? Ayat tu kita dengar apa benda ni? Kita ingat tak masa kita tak ada? Kalau kita tak ada macam nak ingat? Kita ingat tak masa kita tak ada? Bila kita tak ada tu, lepas tu kita ada. Dilahirkan kan kita ada. Masa kita ada tu kita perasan tak? Tak perasan. Kalau tak perasan, kita sedar bila? Kita sedar kita memang dah ada kan umur 6 tahun ke 7 tahun. Masa tu baru kita ingat tak? Jadi maknanya, mana bukti yang sebelum kita ada tu kita tak ada? Tak boleh jawab. Sebenarnya jawapan ni sama je. Lepas ni kita tak ada tak? Lepas ni akan datang. Macam ni boleh tahu lepas ni kita tak ada sedangkan tak mati ni? Sama je. Engkau akan mati tak? Maksudnya lepas ni engkau ada kan? Lepas ni engkau akan tak ada tak? Dia kata, mestilah akan tak ada. Kalau dia kata aku ada selama-lamanya, confirm dah orang anak murid dia belah lah. Confirm bohong. Mestilah Nabi sendiri pun ada, lepas tu tak ada. Tak ada tu wafat lah. Tiba-tiba dia kata, lepas ni kau ada tak? Akan datang. Alah kau susah sangat, lagi 100 tahun. Susah sangat, lagi 1000 tahun. Yang penting, lepas dah ada, sekarang dah ada. Lepas tu ada tak akan datang? Akan tiada tak? Mestilah akan tiada. Dengan maksud matilah, akan tiada. Macam mana kau boleh yakin kau akan tiada? Sedangkan kau tak tiada lagi tu. Dia boleh jawab juga. Tapi tak jawab lah. Selepas pada tu baru dapat jawapan. Masa tu tak kerti nak cakap apa. Sebagaimana kita akan datang tak ada dengan yakin kita akan tak ada akan datang. Mungkin 100 tahun lagi kita ada tak? Tak ada. Yakin tak? Yakin. Sebegitu jugalah kita sebelum kita ada ni kita tak ada. Kita tak lalu pun lagi yang kita tak ada. Tapi kita boleh yakin bahawasanya kita akan tiada nanti. Yang kita tiada kepada ada, kita dah lalu je, cuma terlupa je. Lagilah lebih yakin. Kita tak ada, lepas tu ada. Lebih yakin daripada kita sekarang ada, nanti tak ada. Sebab kita sekarang ada, nanti tak ada, tak lalu lagi. Kita tak ada, kemudian ada, dah lalu dah. Jadi mana lagi kuat? Lagi kuat. Kemungkinan yang lagi kuat, kita tak ada, kemudian ada. Sebab kita dah lalu. Jadi kalau dia tak boleh jawab, macam mana sekarang kita ada, akan datang, dia sekarang ada, akan datang, dia akan tak ada. Dia boleh yakin walaupun tak lalu lagi, tak mati lagi. Begitu juga kita boleh yakin sebelum kita ada, kita tak ada. Tu jawapannya. Tapi masa tu tak jawab lah. Lepas pada tu baru cari jawapan. Dia lain. Dalam kita bahas dengan orang yang jalan sesat ni, dia lain. Dia ada skill lain. Ada ilmu banyak mana pun,
Kalau kena putar belik dengan dia, tak boleh. Tak boleh. Dia lain, dia ada skill lain. Nak berdakwah dengan orang kafir, dia ada skill lain. Ilmu banyak mana pun tak kena gaya, orang tak beriman juga. Kalau orang kafir tak beriman. Dengan ajar sesat, dia ada skill dia lah. Okey. Disebut wajib akli iaitu perkara yang tiada terima akal akan tiadanya. Hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikata wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti Tuhan bersifat qidam. Mesti tak? Tuhan ni tidak ada permulaan. Mesti. Siapa buat keputusan? Akal. Macam mana kita nak faham? Kita nak faham dengan cara kita cuba kata kalau Tuhan itu ada permulaan. Try dulu. Runtuh tak? Pemikiran kita tu. Tuhan sebelum dia ada, dia tak ada. Bila sebelum Tuhan tu ada, tu tak ada, macam mana dia boleh ada? Akal kita ni semua main akal je. Akal kita terima tak? Kalau kita kata, dia tu ada, tapi dia ada begitu aja. Dia tak ada yang menjadikan. Dia tak ada tuan. Akal boleh terima? Tak payahlah cerita panjang-panjang. Kita tengok tapak kaki kucing. Kucing kat luar tu ada tapak kaki dia. Dia berjalan kan dekat pasir ke ataupun dekat debu-debu kat luar. Lepas tu dia jalan, ada tapak kaki. Kita tengok-tengok, kucing tak ada. Kucing tu dah pergi mana tak tahu, kita tak ada. Yang kita nampak tapak kaki. Kita tak nampak kucing. Tiba-tiba kawan kita kata tapak kaki ni jadi sendiri. Kesan tapak kaki tadi jadi sendiri. Kita kata apa? Mustahil. Boleh jadi sendiri. Tak, dia ting gitu je. Boleh tak? Kalau dia kata jadi sendiri, kita kena check. Kalau tak pi kuda, air ketum. Dua. Mesti ada kucing. Mungkin juga kelabu, tompok, oyen. Tak tahu, tapi mesti tak ada kucing. Tak nampak, jangan tuduh-tuduh Jangan tuduh kucing entah-entah ular kot. Macam mana? Kita kata apa? Mustahil ular. Bukan. Tak mungkin ular. Mesti kucing. Sebab apa? Kau tengoklah tapak kaki dia. Jadi maknanya ada tapak kaki, mesti ada tuan. Masuk kat depan tu. Ada tahi lembu. Hampir terpijak kita dekat tangga. Hampir terpijak. Mesti ada lembu. Lembu tak ada lah kat situ, tak nampak lah. Tahi lembu ada. Boleh tak tahi lembu tu jadi sendiri? Ting je. Mesti kalau ada tahi lembu, mesti ada lembu. Okey lah, nak lawyer buruk sikit pun boleh lah. Lembu tak ada, tapi lembu tempat lain, dia ambil tahi lembu je lempar. Tetap juga ada tuan dia. Tak apalah, lawyer buruk lagi. Masuk dalam akmal, dia asal bukan tahi lembu, buat, jadi tahi lembu. Kan sekarang kan semua boleh buat kan. Daging pun boleh buat. Daging lembu boleh buat. Tak apalah, buat daripada chemical campur, jadi tak lembu. Letak. Tetap juga ada owner dia. Iaitu kalau bukan lembu pun, orang yang buat tu lah. Saintis tu lah. Kalau nak lawyer buruk lah. Tetap juga ada. Dia tak boleh tiba-tiba je ada. Okey. Jadi akal kita buat keputusan, jika adanya dia, mesti ada yang menjadikan dia. Mesti ada owner. Mesti ada owner. Okey. Itu apa tu? Yang ada apa ni? Yang ada sebelum dia ada tu dia tak ada. Sebelum ada tu dia tak ada. Dia tak ada, tiba-tiba ada. Mesti ada owner. Mesti ada owner, mesti ada tuan. Tak boleh dia sendiri. Tak boleh dia jadi sendiri. Okey. Kalau Tuhan sebelum dia ada dia tak ada. Mesti ada owner juga. Kat situ yang mustahil lah tu kena fikir tu. Sebab tu dia kata. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, tidak ada permulaan, maka maksudnya mesti. Tak masuk akal. Tak masuk akal kalau sebaliknya. Mesti wajib Tuhan bersifat qidam, tidak ada permulaan. Sebab kalau Tuhan ada permulaan, dia tertakluk kepada satu kaedah, setiap yang ada sebelum dia ada tu dia tak ada, mesti ada owner. Tapak kaki, tahi pun ada owner. Ini kan pula yang lebih besar pada tu. Alam ni, bumi ni.
Ada tak owner dia? Owner tu yang buat lah. Mesti ada. Sebab alam ni sebelum dia ada, mesti dia tak ada. Bila dia daripada tak ada kepada ada, dia mesti ada owner. Okey, jika kita kata Allah tidak kidam, maknanya sebelum Allah ada tu dia tak ada, cuma dia lebih awal daripada kita. Sebelum kita ada tu Allah dah ada. Yang mana Allah ada tu sebelum Allah ada tu pun Allah tak ada juga. Mesti ada satu benda. Mesti ada owner yang menjadikan. Dia tak boleh ada sendiri. Maka mustahil kita kata, tu nombor 2 tu. Mustahil Allah itu sebelum dia ada, Allah itu adanya dia, sebelum itu dia tiada. Mustahil. Kalau tidak, mesti ada owner. Dan owner tu yang menjadikan Tuhan itu. Maka yang menjadikan Tuhan itulah sebenarnya Tuhan. Tengok pula dia. Dia ada tu, sebelum dia ada tu, dia memang sedia ada ke? Ataupun sebelum yang Tuhan yang jadikan Tuhan tadi tu, sebelum dia ada, dia tak ada. Ke sebelum dia ada, dia memang sedia ada. Tak, sebelum dia ada pun dia tak ada juga. Maka, bila dia sebelum dia ada, dia tak ada, maka mesti ada yang jadikan dia juga. Itu hukum akal. Kalau macam tu, tak habis-habis. Habis siapa Tuhan sebenarnya? Maka tak masuk akal. Dia panggil perbahasan tasalsul ataupun daur. Berpusing-pusing, tak habis-habis. Mustahil. Akal kita tak boleh terima. Jadi, Tuhan, bila sebut Tuhan, dia mesti ada dan dia tak sama macam yang ada yang lain. Mesti dia ada, yang mana adanya sedia ada, sedia kala. Adanya dia tidak didahului dengan tiada. Barulah itu nama Tuhan. Kalau dia ada, didahului dengan tiada, mustahil. Tu, buat nombor 2. Sebab tu dia kata, yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat kidam, maka maksudnya mesti Tuhan bersifat kidam. Mesti. Tak boleh tidak. Bila kita sebut Tuhan, dialah menjadikan segala-galanya. Bila kita sebut Tuhan, dia menjadikan segala-galanya. Tak ada yang lain selain pada dia jadikan. Kalau ada yang lain jadikan, maka bukan Tuhan. Ada yang lain jadikan dan dia pun jadikan. Dia kata, okay, ni Tuhan, jadikan. Tapi ada satu lagi pun jadikan juga, yang bukan Tuhan ni jadikan. Automatik, dua-dua bukan Tuhan. Bila sebut Tuhan, semua yang ada, semua dia jadi. Itulah takrif Tuhan. Definisi Tuhan apa? Istilah Tauhid dia panggil, definisi Tuhan adalah yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Itu definisi inilah. Kita guna bahasa kita je. Definisi Tuhan adalah semua perlukan dia, dia tak perlukan yang lain. Semua memerlukan dia, dia tak perlukan yang lain. Itulah baru Tuhan. Jadi sesiapa yang mendakwa, siapa nak dakwa Tuhan boleh. No problem. Sesiapa yang nak mendakwa dia Tuhan boleh. Sesiapa yang nak mendakwa ini Tuhan pun boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya mesti cukup syarat definisi ataupun takrif Tuhan tu apa. Tuhan tu dia tak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Bila dia kata berhala tu Tuhan, boleh? Tengok, betul tak Tuhan? Dia memerlukan yang lain tak? Tak payah cerita, nak jadi dia pun orang kena buat. Nak jadi dia pun kena pakai simen. Kalau dia kena hujan pun tak boleh lari ke tepi. Boleh tak? Berhala tu lari ke tepi sebab hujan. Panah pun tak boleh nak ambil payung. Sangat memerlukan, maka itu bukan Tuhan. Maka kalau orang nak dakwa itu Tuhan, engkau dakwa je Tuhan. Engkau Tuhan engkau tak kenal. Tuhan ni dia tak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Tiba-tiba Tuhan ni dia ada, sebelum dia ada tu dia tak ada. Maka dia perlukan yang menjadikan. Maka dia perlu yang lain, bukan Tuhan. Maka nak tak nak Tuhan mesti Tuhan mestilah tidak ada permulaan. Tuhan mestilah qidam. Itu qidam. Susah kan? Sebab tu ni susah. Sebab dia ada dua. Satu yang senang, satu yang susah. Akal kita ni, akal kita bergerak, akal kita berfungsi, berjalan. Ada yang senang, ada yang susah. Yang senang, anak lagi muda daripada ayah dia. Senang tak? Betul? Wajib lah kan? Wajib tak? Wajib. Mesti. Anak mesti lagi muda daripada ayah. Senang. Tapi ada, buktikan Tuhan bersifat qidam. Susah. Panjang lebar dia bincang tadi. Tapi akhir sekali, dapat membuktikan Tuhan tidak ada permulaan. Yang kedua, disebut mustahil akli. Ini ada masalah bagi orang Melayu. Mustahil akli ni maksud apa? Akal kita buat keputusan mustahil. Kenapa saya kata orang Melayu ada problem? Sebab bahasa. Bahasa tak masuk akal. Tak logik.
Mustahil. Bercampur. Orang Melayu punya, kita punya bahasa bercampur. Kalau kita kata bumi ni boleh masuk tak dalam sebiji telur? Besar telur tu, bumi ni masuk dalam. Mustahil. Akal kita hukum apa? Ke nak try and error? Tak try kot. Teruk sungguh kalau nak try benda. Nak ambil bumi yang telur, tak payah, pakai akal je. Ke nak tengok Quran? Tak payahlah, pakai akal lah. Bumi masuk dalam sebiji telur. Kita panggil, orang Melayu panggil mustahil. Orang Melayu panggil juga tak masuk akal. Tak masuk akal. Orang Melayu panggil juga tak logik. Melayu panggil 3 kan? Okey. Kita tengok. Katak ada tanduk. Ada tanduk. Katak ada tanduk. Tanduk besar pula tu. Katak ada tanduk. Tanduk dia besar. Besar tanduk. Kita kata apa? Mustahil juga. Tu problem tu. Mustahil juga. Tak logik juga kan? Tak masuk akal juga. Tu problem. Salah. Salah letak. Tak sama dua tadi. Bumi masuk dalam telur ayam. Mustahil. Itu betul. Mustahil, tak masuk akal, tak logik, itu betul. Tapi katak kecil. Besar ni katak. Tanduk dia besar masjid. Kita kata apa? Tak masuk akal juga kan? Tak, salah. Kita kata mustahil. Mustahil tu boleh lagi tanggung lah, boleh cerita lagi lah. Cuma kita akan faham, sama tak logik merepek tadi tu, kemerepekkan katak besar penumbuk ni, yang ada tanduk dia besar masjid ni, merepek kan? Kita kata kan? Sama tak kemerepekkan tu, kadar merepek tu, kadar isak gam dia tu, sama tak dengan bumi masuk dalam telur? Mana lagi merepek? Mana lagi merepek? Ya ke? Jadi maknanya katak yang ada tanduk tak merepek sangatlah. Kurang merepek sikit. Tapi kita panggil tak masuk akal juga kan? Tapi kurang merepek. Ya. Tapi sebenarnya kita tak boleh kata mustahil. Kita tak boleh kata tak masuk akal. Bukan mustahil. Kita tak boleh kata tak masuk akal. Yang kita boleh kata tak masuk akal yang tadi je. Bumi masuk dalam telur. Itu tak masuk akal. Tapi kalau katak ada tanduk besar pula, kita tak boleh kata tak masuk akal. Habis kita nak kata apa? Kita sambung lepas azan. Boleh kita tak? Boleh tak? Takut orang menembak lagi. Allah.
Allah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqam. Innaka la tukhlifu. Jadi setelah sedikit kajian dibuat, kenapa orang Melayu susah sikit nak faham pengajian sifat 20? Sebab bahasa tadi tu silap faham, ataupun bahasa tadi tu lah. Ada perbezaan di antara tak masuk akal. Tak masuk akal orang Melayu cakap. Orang Melayu dia akan campur dua perkara. Yang masuk akal pun dia kata tak masuk akal. Sedangkan masuk akal. Contoh tadi nanti terjawab dengan sendiri. Api tu kan, dia ambil api, kan, dia telan api, tak jadi apa-apa. Dia ambil api, dia letak kat badan, tak jadi apa. Dia ambil pisau, letak, ni ambil tolong, tak, tolong, tak jadi apa. Kita kata tak masuk akal juga kan. Tak masuk akal dia. Kata gitu kan. Kita ambil cabut kepala, bukan cabut lah, potong kepala, ambil, tergolek. Ambil, letak balik, hidup. Kita kata apa? Tak masuk akal juga. Kat situ masalah kita. Dalam masa yang sama yang tadi tu, bumi masuk dalam telur, tak masuk akal juga kita kata. Sedangkan tak sama. Unta besar, masuk lubang jarum yang halus. Kita panggil apa? Tak masuk akal juga. Sedangkan dah bercampur dah tu. Dah bercampur. Apa lagi? Dia ambil air, jigu, tak basah. Kita panggil tak masuk akal juga kan? Jalan atas air, tak masuk akal. Ni Melayu, ambil Melayu dulu lah. Syarak sekejap lagi lah. Tak masuk akal juga. Dia gila betul lah. Tak masuk akal lah. Jalan atas air. Sedangkan ada beza tau. Ada beza. Yang tak masuk akal betul dalam contoh-contoh tadi, unta masuk lubang jarum. Itu tak masuk akal. Bumi masuk dalam telur. Tak masuk akal. Itu betul tak masuk akal. Itu betul tak masuk akal. Kucing bertanduk. Masuk akal. Katak ada tanduk. Masuk akal. Masuk akal. Kena api tak terbakar. Masuk akal. Semua masuk akal. Yang tak masuk akal, ni jirim ni panggil. Benda. Ni boleh masuk di tempat yang sama. Masuk akal tak? Tiba-tiba ni masuk, hilang, masuk dalam ni. Masuk akal tak? Ni bukan silap mata lah. Kalau silap mata mesti ada benda dia buat kan. Sorok ke apa ke. Kalau sihir adalah benda dia buat. Last sekali sebenarnya ada sihir je. Tak nampak. Ini yang betul-betul. Ni. Saya nak ambil ni tapi ada air. Masuk. Tapi ni tak bergerak. Ni tetap tempat yang sama. Betul masuk dalam. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Yang ni tak masuk akal sama dengan martabat apa? Sama dengan bumi masuk dalam telur tadi ke, atau martabat kucing bertanduk ke? Martabat mana? Bumi masuk dalam telur. Tak masuk akal. Tak masuk akal sungguh. Atau kalau bahasa syarak dia panggil mustahil akal. Kita guna bahasa kita dulu. Ini betul tak masuk akal? Macam mana di sini ni nak duduk tempat dia? Boleh tak? Boleh, tapi macam mana? Dia kena alih ni ke tepi, ni yang duduk dekat dia, baru boleh. Kalau ni tak bergerak, ini masuk. Bercampur. Boleh tak? Tak masuk akal. Itu tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Tak logik, tak masuk akal. Mustahil akal. Akal buat keputusan mustahil. Nabi tak pakai sud angkasawan.
dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kelajuan cahaya lebih laju daripada cahaya. Perjalanannya 500 tahun. Nabi pergi dalam masa 1 minit. Kita panggil apa? Nabi pergi naik langit. Tak pakai pun oksigen. Kelajuan yang sangat tinggi. Kalau tak payah kelajuan, berapa ratus? 500 ke berapa? 700 km sejam. Jatuh ni, gugur daging. Nabi bukan 1000 km sejam kelajuan dia, tidak. Tak tahu nak cakap. Kelajuan cahaya. Tup, terus cahaya dia. Kan bukan tup, cahaya slow. Tak sampai lagi. Cahaya tak sampai lagi. Baru sampai. Tak. Buka lampu, pop, terus kan. Lebih laju daripada kelajuan cahaya. Tapi Nabi tak tanggal pun dia punya daging. Patut naik ke atas, dah lah mati ya, tak ada oksigen. Maka Nabi boleh buat dalam masa 1 minit, katalah. Boom, naik. Sampai langit ke-7. Nak langit pertama je 500 tahun perjalanan. Tapi dia langit 7, berapa juta tak tahu nak cakap lah. Tapi 1 minit. Kita kata apa? Tak masuk akal juga kan? Peristiwa yang tidak masuk akal. Tidak. Peristiwa tu masuk akal. Mana yang tak masuk akal? Ni. Nampak benda simple aja. Jirim, ni jirim dia panggil. Benda. Dia tak boleh duduk tempat yang sama. Dia tak boleh. Dia makan space. Orang budak-budak sekarang cakap makan space. Dia memenuhi ruang. Mengambil lapang. Ni. Dia tak boleh. Oleh kerana dia mengambil lapang, yang lain tak boleh duduk kat tempat dia selagi dia ada. Kalau yang lain nak duduk tempat dia, dia kena pergi tempat lain. Baru boleh duduk. Tak boleh. Ini tak masuk akal. Nabi naik ke langit ke-7, masuk akal. Tapi kita tetap juga cakap tu tak masuk akal. Kat tu silap faham kita. Kat mana silap? Dia panggil perkara-perkara tadi, dia panggil mustahil adat. Biasanya tak jadi gitu. Tapi akal boleh terima kalau jadi. Tapi biasanya tak jadi. Biasa tu dapat daripada mana? Hari-hari tengok trial and error. Cuba tengok, perhati. Oh gitu jadi. Makan tadi tu lah. Makan 3 suap tak kenyang. Makan 3 suap tu. Dapat keputusan tu daripada adat, daripada cubaan. Kebiasaan. Kebiasaannya kalau kelajuan yang tinggi akan mati. Kalau naik ke angkasa sampai tak ada oksigen, mati. Itu kebiasaan. Kalau tak mati, masuk akal. Bukan tak masuk akal, masuk akal. Belah bulan. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Melayu ni yang bukan Melayu, yang syarak betulnya. Masuk akal tak? Masuk akal. Tapi biasanya boleh buat. Dia keluar ayat tengok belah bulan. Tak jadi. Sebab apa? Biasanya cuba belah bulan tu. Belah jauh pula tu. Jangan belah dekat-dekat. Nak belah dekat pun tak lagi. Belah kot jauh. Terbelah 2. Biasanya boleh. Takkan boleh buat. Tapi masuk akal tak kalau ada yang boleh buat? Masuk akal. Cuma biasanya tak ada orang boleh buat. Tiba-tiba ada seorang ni buat belah bulan. Dia panggil apa? Kalau Nabi, dia tengok dulu. Kalau dia tu orang jahat, dia tak panggil mukjizat. Dia panggil sihir. Itulah. Tak tengoklah, seorang Nabi, Rasul. Maka itu dia panggil mukjizat. Apa takrif mukjizat? Perkara yang, ingat tak kita belajar kecil-kecil dulu? Kita hafal. Mukjizat adalah perkara yang melanggar tak kena. Itu tak lama lagi. Orang lama lagi, dia tak panggil melanggar. Apa? Mencari adat. Ingat tak? Dulu saya belajar 80-an, ingat lagi. Hafal aja, tak faham pun. Mukjizat adalah satu perkara yang diberi. Keistimewaan yang diberi kepada seorang lelaki. Nabi dan Rasul. Perkara apa? Yang mencari adat. Kita mencari. Cari itu apa? Koyak, hacul bo. Adatnya biasa tak boleh. Tapi dia telah langgar itu punya peraturan. Dia langgar peraturan apa? Peraturan adat. Peraturan kebiasaan. Kita kata Nabi Ibrahim masuk dalam api tapi tak terbakar. Nabi Ibrahim telah melanggar peraturan apa? Peraturan akal ke? Tak. Nabi Ibrahim telah melanggar peraturan adat yang dipanggil sunnatullah. Peraturan adat ni apa benda?
ambil api, terbakar. Ambil api, bakar. Ambil api, bakar. Bakar. Akhir sekali kita kata, kalau kena api, mesti terbakar. Mesti itu, dapat keputusan mesti itu daripada adat kebiasaan. Kalau tiba-tiba kena api tak terbakar, boleh tak? Masuk akal tak? Masuk akal. Tapi orang Melayu kata, jadi dekat Nabi Ibrahim, satu peristiwa yang hebat. Dia kena buat api yang sangat besar. Dia kena baling ke dalam api itu. Perkara yang tidak masuk akal telah berlaku. Relax aja dia. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api sejuklah. Relax aja dia. Satu peristiwa yang tak masuk akal. Betul tak? Ayat tu. Tak masuk akal ke? Masuk akal. Patutnya satu peristiwa yang mencari adat, kebiasaannya tak jadi. Tapi kalau nak jadi, masuk akal. Yang tak masuk akal, tengok, saya nak ulang balik. Bumi masuk dalam telur. Unta masuk lubang jarum. Itu tak masuk akal. Sama tak? Api tak terbakar. Tak sama. Kena perhati baru nampak. Tak perhati tak nampak. Cuma kita, sama lah tu. Api. Tiba-tiba, api, kena mesti tak terbakar. Takkan tak terbakar apa? Cuba tak percaya. Mari sini aku nak cucur lubang hidung. Memang terbakar. Habis tu? Mustahil. Maknanya, kalau kata tak terbakar, mustahil lah. Mana boleh? Tak masuk akal. Sebagaimana tak masuk akal, bumi ke dalam telur. Tak sama. Bumi masuk ke dalam telur, memang mustahil. Tak masuk akal. Kena air tak basah. Dalam air tak tenggelam. Naik dalam kelajuan yang tinggi, tak jadi apa-apa. Itu masuk akal. Cuma biasanya tak jadi. Bagi dia boleh jadi. Boleh jadi. Masuk akal kalau jadi. Jadi boleh tak? Kalau macam tu boleh tak? Boleh tak bumi masuk ke dalam telur? Mustahil. Mustahil. Boleh tak kucing bertanduk? Boleh. Biasanya tak jadi. Itu je. Tapi tengok peribahasa Melayu. Kau buatlah sampai kucing bertanduk sekalipun. Maksudnya apa? Maksudnya takkan jadi sampai bila-bila. Mustahil kan? Tak. Dari sudut peribahasa, silakan pakai. Tapi dari sudut, kita faham macam mana? Sampai kucing bertanduk pun, takkan dapatlah kalau kau buat macam ni. Contoh kan, dia nasihat. Kau tak boleh buat macam ni. Sampai kucing bertanduk pun takkan jadi. Dia nak bagi tahu, mustahil berjaya. Mustahil jadi. Sedangkan tak mustahil. Jadi kat situ ada masalah kan? Ada masalah. Bahasa tadi tu. Jadi, sebab apa susah nak faham? Kerana mustahil akal bagi orang Melayu, mustahil akal dan mustahil adat, dia dah campur sekali. Rojok. Maka tak tahu mana satu mustahil akal, tak tahu mana satu mustahil adat. Tak tahu mana satu yang melanggar peraturan adat, kebiasaan. Tak tahu mana satu yang melanggar peraturan akal. Sebab dah bercampur. Maka susah nak faham. Kena faham yang tu dulu. Kena spread dulu. Yang ni akal boleh terima. Cuma biasa tak jadi. Adatnya mustahil lah. Tapi akal boleh terima. Harus. Yang ni memang tak masuk akal. Kena spread dua tu. Baru boleh faham tentang Tuhan. Okey. Jadi barulah boleh jawab. Allah Maha Kuasa. Pasti kan? Kalau Maha Kuasa, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Betul? Betul kan? Boleh tak Allah bunuh dirinya sendiri? Mematikan dirinya sendiri? Tak boleh, maknanya tak cukup kuasa. Kata Maha Kuasa boleh buat apa saja. Kalau tergantung tu, tak faham lagi ni. Hukum akal hukum adat. Orang nak cakap, tak boleh. Alamak, Allah ada yang tak boleh buat lah maknanya. Nak kata boleh, kalau boleh mati, takkan Allah boleh mati? Mustahil. Perkara itu perkara mustahil. Mustahil. Boleh tak Allah ada anak? Mustahil. Mustahil tu maksud apa? Kalau Allah nak buat anak, boleh tak? Dalam Quran ada. Lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau Allah nak buat anak, maka Allah boleh buat. Ayat tu saya dulu hafal. Kita hafal masa belajar dulu. Lepas tu ada Tok Syekh. Tok Syekh Terengganu yang dah kena ban tu. Dia guna ayat tu lah. Dia kata kalau Allah nak buat anak, boleh. Dia tak faham hukum adat dengan hukum akal. Mustahil, tak masuk akal. Kalaulah
Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat anak. Tapi Allah tak buat aja. Maknanya Allah ada anak tu, adat kebiasaannya je tak ada. Tapi boleh kalau nak ada. Ya ke gitu? Siapa pegang itu? Mana boleh? Mustahil. Bukan mustahil adat, mustahil akal. Tak masuk akal. Kalau kata Allah Maha Kuasa, dia boleh buat anak dia kalau dia nak. Dia boleh buat anak, dia boleh ada anak, bukan dia boleh buat. Dia boleh ada anak kalau dia nak. Mustahil. Mustahil akal. Tak masuk akal. Bukannya kalau dia nak, dia boleh buat. Dia Maha Kuasa. Cuma dia tak nak je. Itu yang dia cakap. Ramai peminat talk share tu kat sini kan? Baik dengan aku. Kenal talk share mana? Tak tahu? Ambul. Saya buat keluar gambar semua kenal nanti. Tapi tak dibenarkan dah. Pak Arab. Pak Arab soal sedap untuk Terengganu. Cakap tu Terengganu. Ha? Dia pernah datang sini. Ha? Ambil. Takkan tak kenal? Tak ada. Kan dia tak lama dah tahun lepas kot. Dia kata, "Lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Allah boleh kalau dia nak ada anak. Dalam Quran sebut kata sendiri. Surah Az-Zumar tak silap kan? Dalam Quran sini sebut, kalau Allah nak ada anak, dia boleh ada. Dia kata gitu. Sedangkan dia salah terjemah. Pak Arab pun salah terjemah ke? Tak tahu lah. Pernah datang Suara sedap tak? Saya minat tu suara dia sedap. Sekarang ni mujur lah. Dia dah keluarkan true colour dia. Bila keluar true colour, habis potong semua tak boleh lah. Jual kurma, jual madu lah sekarang. Buat live, jual tu je lah. Mahal merepek. Tak faham di antara hukum adat dengan hukum akal. Itu mustahil. Allah ada anak tu, mustahil terus. Kalau dia kata Allah boleh ada anak, cuma Allah je tak buat. Allah je tak nak ada. Kalau nak boleh je. Maka bermaknanya Allah ada anak itu adalah mustahil pada adat. Kebiasaannya tak jadi. Tapi kalau Allah nak, harus pada akal. Sedangkan perkara itu bukan harus pada akal. Mustahil pada akal. Mustahil sebagaimana mustahil bumi masuk lubang jarum. Unta masuk dalam telur. Mustahil. Semustahil itu. Tak mungkin. Tak logik. Tak masuk akal. Tapi dia kata, mustahil dia kata tu. Bukan mustahil, dia kata Allah tak nak tu. Seumpama kucing bertanduk je. Kucing tak ada yang bertanduk. Sekali itu maknanya boleh kalau nak bertanduk. Maka dia letak sama taraf tu. Iaitu Allah kalau nak ada anak. Boleh. Sedangkan letak bukan dekat situ. Itu adat. Letak dekat mustahil akal. Kenapa jadi gitu? Salah. Yang bab tu kita akan bincang lagi nanti. Nak habiskan sikit je lagi. Sikit sangat. Yang ketiga. Okay. Akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Baharu tu maksud sebelum dia ada tu dia tak ada. Mustahil. Kita dah bincang tadi. Mustahil. Tuhan itu sebelum dia ada tu dia tak ada. Mustahil. Kita dah bincang. Dia panggil daur dan tasalsul. Yang ketiga, yang terakhir. Disebut harus akli. Harus akal. Iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Seperti keadaan seorang itu ada kalanya boleh bergerak atau boleh diam. Seorang itu, orang, dia boleh tak bergerak? Masuk akal tak? Akal kita buat keputusan. Orang itu bergerak. Boleh tak? Boleh. Akal buat keputusan, duduk diam. Tak bergerak. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Akal buat keputusan apa? Dia tu bergerak dan diam dalam satu masa. Tak boleh tu apa dia? Tak boleh tahap mana? Adat ke akal? Mustahil akal terus. Biasanya tak jadi. Gerak dengan diam sekali. Tapi kalau nak jadi boleh. Ataupun mustahil jadi. Mustahil terus. Ya, martabat tu. Mustahil terus. Bukan kalau nak jadi boleh aja. Cuma tak pernah jadi. Tapi kalau nak jadi boleh je. Nak jalan atas air tak tenggelam boleh je. Tapi biasanya tak jadi. Itu ke martabat tu? Ni. Tak. Yang bergerak diam dalam satu masa tu. Tak. Tahap dia tahap mustahil. Tahap dia unta masuk lubang jarum. Kemustahilan itu. Bukan tahap kucing bertanduk. Bukan. Tahap dia, tahap mustahil dia, ibu lebih muda daripada anak. Mustahil tak? Kalau biasanya ibu mesti tua lah. Tapi ibu nak muda pada anak pun boleh. Macam mana?
Mustahil, tahap mustahil akal terus. Bukan, kadang-kadang bolehlah kalau kita nak paksa juga, ibu tu boleh muda lah daripada anak, anak lagi tua daripada ibu. Tak boleh masuk terus. Tak boleh masuk akal terus. Apabila gerak dan diam dalam satu masa. Tapi kalau gerak, ketika dia bergerak, dia tak diam lah. Ketika dia diam, dia tak gerak lah. Boleh tak? Boleh lah. Harus pada akal. Harus pada akal. Bergerak dan diam, tapi dengan syarat. Yang harus pada akal. Yang akal boleh terima dengan syarat. Bukan satu masa. Dua jirim, boleh ni nak duduk kat sini. Dengan syarat yang ni kena tepi, ni duduk. Kalau gap sekali, mustahil, tak masuk akal. Tak masuk akal. Dua jirim, masuk. Tak masuk akal. Duduk satu. Tak masuk akal. Dia tak boleh. Sebab tempat yang sama, jadi mengambil ruang, mengambil lapang, maka yang ini tak boleh duduk dekat dia. Tak masuk akal. Lepas tu orang putih selalu buat cerita masuk dalam dinding lah apa kan. Dia buat cerita yang tak masuk akal. Kita kan selalu tengok yang super power tu. Tak masuk akal lah. Jatuh tinggi, Tom and Jerry, tak mati. Masuk akal tak? Bukan masuk akal. Martabat dia mana? Martabat tak masuk akal ke ataupun biasa? Biasanya mati. Tapi boleh je kalau tak mati. Masuk akal je. Tapi biasanya memang mati lah. Ke martabat memang mustahil terus? Jatuh bangunan tinggi, Tom and Jerry, mana satu? Adat aja. Biasanya jatuh, mati. Tapi kalau tak mati boleh tak? Masuk akal. Cuma biasanya mati. Itulah, tu dia. Itulah. Senang, dah faham tu. Martabat tu. Cuma kita letak dua-dua tu mustahil. Mustahil tu tak masuk akal. Yang adat pun tak masuk akal, yang memang tak masuk akal pun kita kata tak masuk akal. Itu silap kita sikit. Spread dengan dua ni, kita boleh faham insya-Allah. Kita sambung satu lagi nanti. Bahagian wajib akli. Bahagian wajib akli pula akan datang. Wajib akli daruri dan wajib akli nazari. Tangguh dulu. Apa belek jugalah selai. Jadilah satu muka tak. Terus tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.